Okey, hari ini nak masak apa ni? Okey, hari ini kita masak. Okey, ada request daripada anak. Okey, kari ayam versi Jawa. Okey. Okey, untuk masak kari ayam versi Jawa, bahan-bahan yang diperlukan ialah bahan utamanya ialah ayam. Kita ada daun kari, kita ada kentang yang telah dikupas, dan bahan-bahan untuk kita blender, kita ada bawang besar, halia, kulit kayu manis, serai, bawang putih, lengkuas dan kunyit. Serta bahan-bahan lain ialah cili kering yang telah dibuang biji dan direbus, rempah biji, jintan, serbuk kari, gula, santan, dan bahan-bahan untuk serbuk perasa, garam dan serbuk perasa. Permulaan ya. Saya suka kalau masak kari ni, versi ni, daripada, ini sebenarnya resipi ni datang daripada arwah ibu saya. Jadi saya suka kalau masak kari, kentangnya saya rebus. Tujuannya supaya kentang ni akan masak sekata. Bila kita rebus, kemudian kita masak kari ayam dan kentang yang kita rebus tadi kita masukkan ke situ, bermakna kentang ni akan masak secara sekata. Jadi untuk mulaannya kita panaskan dulu ya. Kita panaskan periuk ni. Kemudian kita bagi air untuk kita rebus. Kira-kira kentang tadi tenggelam. Kita potong kentang. Bergantung kepada selera masing-masing bagaimana cara nak motong. Tapi saya suka memotong kentang yang macam ni. Ada orang suka secara bentuk dadu. Jadi kita potong dan kita rebus. Ini kita akan memasak ayam dengan kuantiti seekor ayam. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan tadi kira-kiranya ialah bawang merah, bawang besar, satu pulang. Sama ada guna bawang besar ataupun guna bawang kecil. Tapi saya suka bawang besar, jadi saya menggunakan bawang besar 3 biji bawang besar. Kita potong. Halia kira-kira 2 inci. Lengkuas kira-kira 1 inci atau setengah inci. Kunyit hidup kira-kira 1 inci. Dan bawang putih kita agaklah dalam kira-kira dalam 3-4 biji macam itulah ya. Kemudian kita masukkan cili kering kira-kira dalam 5 atau 6 biji yang telah dibuang biji dan direbus. Cili kering bergantung kepada masing-masing lah. Kalau nak pedas boleh dilebihkan. Kalau kurang pedas mana gunakan sedikit. Itu pulang pada masing-masing. Kemudian kita masukkan kira-kira dalam 1 sudu makan rempah biji dan setengah sudu makan jintan. Jintan ni tak boleh terlalu banyak ya, sebab kalau terlalu banyak dia akan lebih berbau. Kemudian kita akan blender ya. Kalau kita nak blender atau mengisar bahan-bahan ni supaya dia hancur, kita kena tambah dengan sedikit minyak masak supaya bahan yang kita kisar tadi akan lebih halus kisarannya. Dan kita tambah air kira-kira 3 suku daripada bahan dan kita mula mengisar bahan-bahan tersebut. Bahannya telah halus, jadi kita dah boleh mula memasak. Okey, kita panaskan dulu minyak masak kira-kira dalam 3 atau 4 sudu makan. Kemudian kita masukkan bahan-bahan untuk kita tumis, iaitu serai kira-kira 3 batang dan kulit kayu manis. Saya tak gunakan bunga lawang ya, sebab anak-anak tak suka dengan bunga lawang ni. Jadi itu ialah optional untuk semua. Kalau masak kari boleh gunakan bunga lawang dan kulit kayu manis. Okey, dan kita masukkan
bahan kisar tadi dan kita tumiskan dia. Okey, untuk mendapatkan hasil tumisan yang cantik, merah dan berkilat, semasa kita mula-mula menumis ni, kita perlu masukkan sedikit gula supaya hasil dia akan lebih cantik dan merah. Kita masukkan juga daun kari, kira-kira 3 atau 4 tangkai. Kita tunggu sehingga pecah minyak dan naik baunya. Barulah kita masukkan ayam supaya masakan kita tidak berbau hanyir dengan bahan-bahan mentah yang kita kisar tadi. Okey, nampaknya bahan yang kita tumis tadi telah mula naik minyak dia dan baunya naik. Jadi kita masukkan bahan utama, iaitu ayam ya. Masukkan ayam. Okey, kita gaul dulu. Gaul rata ayam ni dan kita perlu tumiskan dia supaya bau hanyir ayam ni hilang. Okay, ayam ni dah kita tumiskan tadi, ayam ni lebih kurang dalam 10 minit begitu. Jadi kita masukkan pula serbuk kari. Serbuk kari ni ada setengah orang dia suka dibancuh dengan santan atau air, tapi saya suka tabur je macam ni. Lebih kurang dalam 3 sudu makan ya. Kita taburkan dan kita gaul, dan supaya dia tidak terlalu dekat, kita tambah dengan sedikit air ya. Lepas tu kita masukkan santan. Saya gunakan santan segera ya, jenama Kara. Santan kecil cukup untuk masak kari ini. Tapi kalau ada yang nak gunakan dengan santan segar pun baik juga. Jadi tapi saya lebih suka gunakan santan kotak ni sebab santan Kara ni dia pekat, dia punya santan dia. Kemudian kerana pekat, kita perlu tambah dengan sedikit air sehingga tenggelam. Wah, nampak sangat dia punya hasil dia sangat pekat, cantik dan menyelerakan. Nampaknya bau pun dah naik, dah sedap, dah baunya macam ni. Kemudian kita tengok dia punya ayamnya dah lembut. Jadi kita masukkan kentang yang telah kita rebus tadi, masukkan dan kita gaul-gaul. Ini garam, kira-kira 2 sudu kecil, serbuk perasa, 1 sudu kecil, dan gula kira-kira 3 sudu atau 4 sudu teh ya. Dan bahan yang lain, saya suka asam Jawa, saya suka bancuh ya. Bancuh, kemudian kita gaulkan dan kita didihkan sekejap. Didihkan sekejap. Dah lembut, warna pun dah cantik, dan saya dah bagi semua bahan-bahan untuk menjadikan kari ini lengkap rasanya. Jadi saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap. Kemudian saya bagi pada yang request kari ayam versi Jawa. Silakan. Okey, juri. Baik. Marvelous. Okey. Kita matikan dulu api. Kemudian kita masukkan ke dalam bekas.
Tuan-tuan boleh menyediakan dengan bahan hiasan ni. Jadi kari dah siap, saya pun nak makan. Mudah-mudahan resepi masakan kari ayam besi Jawa kali ini dapat membantu dan saya nak makan dan selamat mencuba. Sekian, terima kasih.